kita intro dulu. La 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 la. You sambung. Okey. Ada Ah. pak? Lautan manakah tidak bergelora? Bumi yang manakah tidak ditimpa hujan? Aku sepertimu ada waktu diburu oleh dosa-dosa masa yang lalu. Haruskah kita teruskan dia punya chorus? Kalau teruskan chorus lagi Kang, live ini bukan jadi live untuk bincang pasal politik dengan Kak Dayang, jadi live nyanyi. Kalau you nak tunggu kita orang nyanyi, kalau nak tunggu kita orang nyanyi betul-betul, kita akan buat satu live khas. Kak Dayang kita panggil semua-semua kan. Kita panggil siapa-siapa yang bersama-sama kita. Papa Berry sendiri mungkin boleh, insyaAllah. Kita sama-sama jamming, insyaAllah. Alright. Jadi, tapi oleh kerana ini bukan live nyanyi, maka kita akan teruskan seperti biasa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'in fil ard wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Tawakkaltu Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Sebelum kita mulakan podcast kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit perkara yang berada di luar batasan politik. Sama-samalah kita membacakan Al-Fatihah untuk ditujukan, disedekahkan sebenarnya kepada rakan seangkatan Kak Dayang kita, iaitu Kak Rohana Jalil, Hajah Rohana Jalil, yang telah meninggal dunia lebih kurang dalam 16 jam dan lebih yang lepas. 11 Dalam pukul 11.30 malam lepas, malam semalam, atas masalah kesihatan perut dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, kena boleh saya selamat sekali. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita orang kata apa meneruskan lagi kita punya podcast pada hari ini, saya dengan ini menjemput rakan-rakan semua untuk sama-sama sharekan podcast kita ini, podcast Saya Ulang. Kena setengah lebih sikit. Kepada semua di luar di luar platform di luar sana, dekat mana-mana lah untuk sharekan seluas-luasnya, sama ada di dalam dan juga di luar negara ataupun di dalam dan juga di luar planet bumi ini, insya-Allah. Mana-mana pun boleh, ketik-ketik you punya skrin, sama-sama kita like live ini, dan mudah-mudahan sebar-sebarkan, insya-Allah adalah manfaatnya untuk anda semua, terutamanya bagi mereka yang masih lagi tengah mencari-cari apakah sebenarnya hala tuju politik anda, terutamanya untuk menjelang pilihan raya negeri yang akan tiba ini. Dan menyebut tentang politik mesti orang terkejut, kan? Tamu kita hari ini bukanlah, kalau nak ikutkan, dia tidaklah berasal sebagai seorang politician, tetapi berasal daripada satu dunia yang boleh katakan lain sama sekali dengan politik. Tetapi percayalah cakap saya, iltizam beliau untuk politik tanah air ini tidak kurang hebatnya berbanding dengan kita semua, insya-Allah. Jadi tolong bantu saya mempersilakan tetamu saya pada hari ini, insya-Allah, iaitu artis yang insya-Allah sangat-sangat luar biasa. Lagu raya je sentiasa viral setiap tahun. Kak Dayangku Intan, apa khabar Kak? Baik, alhamdulillah. Itulah You dia. cakap viral tiap-tiap tahun Kali ni tak viral lah. Kali viral Kak. Lagu tahun ni lah viral sebenarnya tau. Sebab orang kata apa kan, ada urut-urut kata lagu-lagu Kak Dayang mungkin disekat sebagainya kan. Lagi orang cari Kak. Itu yang Aidilfitri kan. Tapi Aidilfitri. ada ni rasanya memang dah sunyi sikit lah. Itulah dia. Kesunyiannya. Lagipun jarang ada hau nyanyi lagu raya sebenarnya tu tak. Kalau dulu tu memang raya haji dengan raya tu memang hebat lah. Memang di belasah semua Memang belasah. Tapi kali ni dia sunyi sedikit. Kita Tapi itulah. Tapi tak mengapa. Tak mengapa. Tak kisah Tak kisah. Itu tak akan dilupakan sampai bila-bila. Walaupun saya dah tak ada nanti pun. Dia lagu raya kan. Sembang kejap pasal lagu raya ni. Lagu raya yang evergreen, yang lama-lama ni kan. Memang dia tak kira lah macam mana pun orang akan tetap cari kan. Betul. Macam lagu Saloma sebagai contohnya. Macam lagu Allahyarham Ahmad Jais kan. And then macam lagu contohnya SG Bing ni lagu Allahyarham. And then kemudian even lagu Siti Nurhaliza pun. Betul.
Lagu Siti Nurhaliza pun ada 2-3 lagu dia viral kan tiap-tiap tahun kan. Betul. Dan of course lagu Kak Dayang yang ku senandungkan lagu untukmu. Aku tak nyanyi kan, jadi kan kata apa boleh cerita. Keistimewaannya bila lagu-lagu ini walaupun saya dah tak ada, diingati dan Mhm. ingati itu sebagai lagu itu sebuah lagu yang diminati, disuka dan bukan satu umpatan. Betul. Tapi kalau perbuatan yang Luar nak hujan. bila saya nak sebut tu kan. Tetapi kalau menjadi seorang PMX ataupun Perdana Menteri sesiapa saja tidak baik bunyinya, Itulah. akan diingat dengan nama yang tidak disukai lah. Itulah dia. Sebab that's Guru why tadi kita nak sebut je guru. guru kan. Dia macam seolah-olah satu penanda. Tapi tak apalah, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, tadi Kak Dayang ada sebut tentang PMX whatsoever kan. Jadi inilah dia sebenarnya mungkin. Saya tahu akak mungkin dah terima banyak soalan macam ni. Even mungkin akak ceramah dekat kontes politik mana-mana pun contohnya kan. Tak kiralah zaman biru muda atau hijau sekarang ni whatsoever kan. Mesti akak akan ditanya soalan yang sama dan juga mungkin akak akan bercerita benda yang sama. Iaitu bagaimana akak sebagai seorang artis, sebagai seorang penyanyi kan, tiba-tiba akak boleh melompat menceburi bidang politik dan bukan sekadar menceburi bidang politik sebagai ahli biasa tetapi bergerak aktif pula dekat lapangan dan juga dalam organisasi. Boleh tak akak ceritakan sedikit premis penghijrahan akak daripada artis, which is akak tak tinggal pun jadi artis sebenarnya, tapi macam mana akak boleh melompat masuk dalam dunia politik ni? Sebab sebenarnya Aidi, kalau saya nak ceritakan daripada macam mana saya boleh melompat ke bidang politik, sebenarnya saya tidak jauh. Saya tidak jauh di antara politik dan seni. Sebab seni ni yang menukar kepada seni, kebanyakan keluarga saya adalah saya. Kalau diikutkan keluarga belah bapak saya tu, belah mak saya tu, memang mereka berjuang. Macam mak saya ni asal usulnya dari Indonesia. Maknanya dia orang masa perang Belanda dulu, iaitu unyang saya tak jauh. Unyang saya ni Pendekar Baginda Ketayap. Okey. Tok saya ni adalah anak kepada Pendekar Baginda Ketayap ini adalah Anjah Baginda. Tu belah mak saya. Jadi tak jauh. Bapa saya pula kalau nak dikirakan politiknya, asal usulnya, iaitu Tengku Abdul Rahman itu tidak jauh dengan saya. Dia dipanggil Tok Nek saya. Maknanya bapa saudara kepada atuk saya. Atuk saya adalah Tengku Tan Sri Ismail ini. Ialah Menteri Besar yang kedua di Kedah. Jadi family politik tu tidak jauh pada saya mengenai politik. Memang politik lah latar Memang belakangnya. politik. Mak saya, bapa saya memang berjuang. Bapa saya dulu memang tegar dengan UMNO. Dengan waktu itu Rahmat bersama Aisyah Ghani. Rahmat itu klasik tu. Yes, that's the time. Menteri Penerangan yang paling brutal dalam sejarah. Yes, that is the best pada saya. Betul. Sebab masa tu didisiplinkan artis dengan Yang potong rambut dekat stage kita. Saya tengok live juga. Pakaian kami dijaga, which is nampak dia punya berbeza dengan sekarang yang tidak terkawal lah. Kalau dulu tu dalam iklan-iklan you tak boleh nak cakap campur-campur. Lepas tu muka pula mesti kena Even ada lagu muka dulu Malaysia. zaman Tok Mat pun kan. Kita panggil Tok Mat kan. Even zaman Tok Mat pun lirik lagu pun tak Yes. campur-campur. Kalau you dengar sebutan zaman we all dulu berbeza dengan sekarang. Kalau dulu kita nak sebut dalam lagu saya kena ada R, terhibur, kena ada H tu. Mengapakah kalau dalam lagu kena sebut? Saya dulu nak buat rakaman tu berulang-ulang macam tu. Saya ulang macam tu lah. Berulang-ulang menyebut. Dia kena clear kan. Kena clear because rakaman itu. Dan sebutan kita tak boleh. Kalau nak sensor tu lagu yang agak-agak lirik dia lain macam sekarang, dulu tak lepas. Macam lagu saya Kita Insan Biasa, nyaris-nyaris berapa lama kena dikawal tak boleh keluar. Sebab tu saya perhati tau Kak. Sebab masa ketika itu kita banyak lirik yang boleh katakan of course puitis kan, dan dia double meaning juga tau. Macam Kita Insan Biasa tu pun macam contoh part akak yang kita diriku mawar pedawana tu kan, which is memang kita tahulah benda tu exactly for what. Tapi yang lagi puitis lagi tahu tak? Lagu Gemuruh. Awi Wings dengan Search dengan Wings tu. Lirik dia sebenarnya cerita pasal budak tu telanjur je pun. Kan? Tapi dia punya kuitis tu macam tunggu di pinggir rimba. Kalau baca betul, ya betul lah lirik tu kan. Tapi itulah kelebihan politician zaman dahulu tuan-tuan, di mana dia memang menjaga sebenarnya tentang kemaslahatan rakyat. Kan, dia menjaga sebenarnya tentang tata susila sebab dia memang memegang betul-betul kesopanan dan kesusilaan dalam rukun negara kan. Betul.
Untuk Sama cerita Kak. macam lagu saya, album Hitam Putih Cinta, tajuk lagu tu. Lagu tu ada cakap cintamu sesuci air syurga. Oh, Tak boleh keluar. tak keluar? Tak boleh keluar lagu tu. It takes time nak explain. Saya kena pergi media, explain lirik tu, apa maksud dia apa semua, baru kita appeal balik. Dia boleh dirakamkan, dia boleh dijual yang betul album. Cuma tak keluar radio lah. Yes, tak boleh keluar radio. Okey. Macam tu. Tak, Kalau nak kata dulu dengan sekarang, even politik seni pun dengan sekarang berbeza, jauh beza. Dulu kawalan dia begitu tersusun, tapi kawalan sekarang ni bertepiaran, tak tahu kan. memang tukang terbalik lah Tukang sekarang ni. terbalik. Semua tukang terbalik. That's why Betul lah. we are here. So balik kepada di mana saya Yes. politik, saya menyanyi. Saya tidak, bila tengok bapak saya, mak saya berjuang, macam ada cerita kata tak ada tudung, nak pinjam tudung kan. Macam Izam cakap mak dia kena pinjam tudung ni, wanita UMNO nak pergi mesyuarat apa semua kan. Sama, benda tu isu dia sama macam dengan mak saya waktu zaman 70-an 60-an tu. Merdeka tu macam mana, my mother cerita pergi dekat di Stadium Merdeka. Stadium Merdeka. Jadi bila saya tengok macam tu, saya bukan dah kebiasaan, saya tak terbangkit lagi hati tu. Belum datang Tak belum terbangkit. datang Tapi hidayah saya dah lagi lah. sebati, dah tahu. Saya punya favourite dulu channel TV adalah TV berita. Anak-anak saya tahu. Kalau berita saya akan Don't Disturb Me, sebab daripada situ saya dah suka kemasyarakatan, everything. So bila saya menjadi penyanyi, opportunity tengok bersama orang kat bawahan ni, bukan bawahan rakyat ni berpeluang. Saya buat program orang susah. Saya buat program, TV3 kan ada Bersamamu, something like that. Yes. So ada juga TV9 pun ada program dia. Betul. Mengenai orang sakit, kesusahan orang. Jadi saya terfikir, saya pernah tengok orang susah kongsi makan dengan kucing dan semut. Macam mana tu? Makanan tu untuk kucing. Makanan kucing. Tapi orang nak makan, dia kongsi. Dia tahu dia ada kucing, dia sayang kucing. Dia makan, ada balance, dia bagi kucing dia makan. Lepas tu makanan tu dia kering di situ, semut makan. Bila dia lapar, dia tepikan semut tu, dia makan balik. It happen, saya pernah tengok. Dan saya pula, bila tengok keadaan macam itu, saya buat program. Saya pernah tengok orang berlonggok berumah di bawah jambatan, saya pernah tengok. Satu family duduk kat bawah tu. So saya rasa it must do something. Sebab kita tengok kadang-kadang kemewahan yang kita nampak dengan orang pentadbir negara di bawah. Daripada situ pelan-pelan. It's not getting better, it's getting worse. Kalau kita tengok, it's getting worse. In fact now akan menjadi seperti itu ataupun lebih teruk pada saya. Kalau kita tidak tidak menanganinya lah. Yes, tidak memantau, tidak memandangi pada rakyat-rakyat. Ada orang yang macam you. Menyanyi ni senang. Kita menyanyi, orang susah hati, orang boleh happy. Orang menangis, orang rasa happy. Kadang-kadang bila kita bersedih, dia boleh menangis. Tapi orang macam you, Papa Barry, YB Viral dan ramai lagi influencer-influencer macam Izam, Olivia, dia menerangkan keadaan negara kita sekarang ni, membuatkan kita faham dan kita berterima kasih. Tapi itulah Kak. Saya ada satu lagi soalan nak tanya, tapi saya tertarik, saya nak langkau soalan saya nak tanya tu. Saya tertarik bila akak bercerita tentang orang-orang seperti kami. Actually seperti kita lah, because you are already in the scene right now. Akak memang dah masuk pun dalam kelompok kita orang. So selamat datang menyertai saya dan rakan-rakan YB Viral, Nazrin Ronarni kan, Zam Yahya semua kan. Kalau nak ikut macam Nazrin lah, kita tengok dia muda kan, dia young. Apa dia nak peduli? As well dia have a good time dengan dia punya age. Betul. Kan? Tapi dia dekat sini, di meja ini membentang, mencakapkan, menegur. Kerajaan sekarang ni yang mana dipanggil haprak lah pada saya. Dia menegur. Speaking of which, akak membangkitkan, kita sebenarnya telah menceritakan sedikit lah, kita agak side track sikit tadi, cerita pasal zaman Tok Mat kan, which is masa tu banyak berlaku GAM. Betul tak? Ya, Kalau artis buat pangan kena GAM buat saver kan. Dan of course ketika zaman Tun Dr. Mahathir dulu pun, political GAM pun ada juga. GAM disebabkan oleh politik yang biasa melibatkan politician lah. Dan sekarang ini kita dapati perkara itu macam muncul dan boleh katakan semakin ketara, iaitu tindakan pihak-pihak tertentu yang mungkin kurang senang dengan kritikan-kritikan daripada pihak seperti kita semua ini kepada kerajaan, maka mereka mengambil tindakan untuk GAM, mengambil tindakan untuk mengenakan sanction, untuk mengenakan shadow ban, untuk report video drop dan sebagainya kan. Even tadi video rakan saya iaitu YB Viral telah diturunkan walaupun dia berceritakan tentang perkara yang betul, cuba untuk mendidik masyarakat, tapi diturunkan atas alasan konon-kononnya untuk membawa kekeliruan pada masyarakat. Jadi akak rasa
zaman sekarang ini relevan lagi ke nak gam-gam ni sebenarnya, Kak? Okey, kalau kita nak sentuh pasal gam-gam ni Hmm. selama saya ni dulu pentadbir Anwar Ibrahim Ha. Ini kita sebut lagi, kita sebut lagi. Aku sebut lagi. Sebab saya dulu mentadbir beliau, percaya apa yang beliau janjikan pada rakyat. Hendaknya Mhm. kita kebebasan bersuara. Itu balik kepada kita nanti tegur kebebasan bersuara. Sebab itu you kata tadi ada yang gam, ada kena shadow ban, Mhm. macam-macam sekarang ni. Sebab masa dulu kalau kita kena gam sebagai artis, ada asas dia. Mhm. Maknanya jeans you tak boleh pakai dalam TV, which is true. Hmm. Bila saya tengok video-video klip saya yang lama, dulu masa saya tidak Zaman-zaman dululah. zaman dululah. Zaman dulu. Tetapi aurat saya dijaga. Mhm. Kalau kata waktu itu kebebasan itu tidak dijaga, mungkin saya menyanyi pakai miniskirt, you never know. Dia macam Zaitun Samion lalu, ingat tak? Tapi saya tak ada. Video-video klip gitu saya tak ada. Saya dijaga oleh RTM, berpakaian, sopan kepada artis semua. Jadi bila saya tengok balik video tu, alhamdulillah saya bersyukur. Cuma saya di Singapura tu adalah baju saya yang macam gini sikit menyanyi lagu. Biasalah, zaman Dengri, Kak. Zaman Dengri, tahu lah. Saya bersyukur. Bersyukur makna saya kata teguran dan ban itu apabila kita melawan. Mhm. Menteri bila bercakap tak boleh pakai itu, nak pakai jeans juga. Rambut panjang tak boleh nak. Itu bila dia melawan, baru ban. Tapi sekarang ni, saya baru-baru ni buat live, rekod, ceramah orang lain, ceramah politik. Tiba-tiba saya kena, Kena listrik. for 2-3 days tak boleh buat live. Sakit tentu. Dan saya pula, masa kena gam nyanyi lagu, tak mengaku gam tapi dah memang saya dapat orang dah bagi tahu mengatakan lagu itu tak boleh disiarkan selepas rakaman dan orang sampai sekarang mengata saya ni berbohong. Tapi saya berbohong berbukti. Tapi sekarang ni orang yang berbohong apa cerita? Betul lah. Tapi itulah, the thing is, apa pertama, kita perhatikan jugalah, Kak, kan, sebab inilah menjadi kerisauan kita sebenarnya. Sebab saya dalam ceramah saya rasa akak perasan ceramah saya masa Tahniah dekat ceramah tu. Ah. Terbaik. Alhamdulillah. Terbaik. Masa ceramah saya dekat Desa Mentari hari Ahad lepas, saya ada cerita tentang orang kata apa, perubahan zaman tau. Kalau dulu kita tak ada banyak medium untuk menceritakan perihal kepada rakyat sebenarnya. Dulu zaman-zaman Tun Dr. Mahathir sebagai contohnya kan, kita cuma ada TV, radio, surat khabar, tu je lah. Kan? Dan medium untuk pembangkang pada ketika itu turut melibatkan PAS. PAS je lah pembangkang time tu pun. Ya betul. Dan mungkin DAP lah kan dan sebagainya. Tapi PAS lah yang paling utara pada ketika itu. So mediumnya lah ceramah umum. Itu saja. Itu pun ada yang kena sekat dan sebagainya lah. Itu belakang cerita. And then kemudian kemajuan teknologi menyaksikan kita mula ada internet. Pada awal tahun 2000-an macam tu, kita ada blog. Masa tu kalau akak perhatikan banyak blog. Betul. Kan? Banyak blog semua. Tak kira blog tu menyokong kerajaan ke ataupun membantah kerajaan ke, dia ada. And then kemudian pada hujung 2000-an tu nak masuk ke tahun 2010 macam tu, kita dah mula ada forum. Betul. Kita ada Facebook masa tu kan. Kita ada macam-macam medium lah. Medium-medium social media lah. Saya tak nak sebut kat sini. Dan of course the latest TikTok. Betul. Dan bagi saya TikTok ni of course adalah merupakan antara medium yang boleh katakan sangat baik dan sangat laju. Betul. Untuk menyebarkan informasi sebenarnya. Tapi itulah. Saya rasa kalau saya rasa akak mungkin boleh setuju dengan saya tahu. Tindakan setengah pihak untuk cuba menutup suara rakyat di sebalik kemajuan teknologi ini adalah ibarat jom cuba hendak menutup mulut tempayan dengan penutup hidung saji biasa je. Betul tak, Kak? Betul. Betul. Pada saya, kalau kita sebenarnya apa segi sekalipun, kalau kita nak menjadikan satu perkara itu menjadi baik, benda itu menjadi baik, kita kena dengar teguran. Betul. Jadi inilah satu platform kita untuk menegur di zaman sekarang ini. Betul. Waktu saya bertanding di PRU 13 dulu, saya sebenarnya dibagi 2 minggu saja untuk bertanding di Pengerang. Diberitahu apa yang membantu saya adalah media sosial. Betul. Waktu itu saya ada Facebook, kita ada Facebook kan. Kita masukkan blog. Masa tu TikTok belum naik lagi. Belum Belum ada. lagi. Instagram pun tak. Masa tu Facebook. All the ceramah dan selain itu YouTube. Waktu itu. Tapi sekarang ni kita alhamdulillah bersyukur. Cuma sekarang ni internet kita sajalah tidak berapa baik. Itulah. So kan? Menteri Lebih baik dia tengok itu. Betul. Betul. Kita nak cakap minta maaf kepada Menteri Komunikasi dan Digital, iaitu Saudara Fahmi Fadzil, sahabat saya.
Daripada anda duk cari tentang nak minta salah orang tu salah ni whatsoever kan, daripada anda cuba nak sanction Telegram dan sebagainya sebagai contohnya kan, ataupun anda cuba untuk influence social media dekat Malaysia in any way, baik anda fokuskan untuk membangunkan prasarana internet, bukan untuk benda ini saja. Sedangkan kita dah jumpa banyak kes di mana banyak pelajar terutamanya dekat luar bandar, mereka tidak dapat belajar sebab apa? Akses internet yang tidak begitu cantik dekat kawasan-kawasan tersebut. Better dia fokuskan begitu. Tu je. Anda kata kalau anda penonton setuju dengan saranan saya ini, iaitu menteri patut fokus kepada prasarana internet berbanding dengan cuba untuk memastikan internet platform-platform ini sekadar menjadi pak turut kepada kerajaan, tolong tuliskan dekat ruangan chat, menteri patut buat kerja betul-betul. Tulis dekat ruangan chat, menteri patut buat kerja betul-betul. InsyaAllah kita cuba sampaikan mesej yang aman kepada menteri-menteri ini bahawa rakyat tidak mahu menteri buat kerja yang tak sepatutnya buat. Betul tak? Platform kita ni kan gunakan bagi apa dia punya komen, kita akan bercakap tidak tanpa berhenti untuk mengenai apa isu yang kita nak. Sebab saya tengok papa panggil papa Pak memang dia boleh tak? Dah saja. Barry, saya tengok perkara macam ini. Kalau kita tengok kita punya yang berada di atas di pentas-pentas parlimen, di politik. Kalau kita nak fikir pemilihan mereka, beradanya mereka di situ adalah daripada kita. Betul. Kita memilih mereka, rakyat memilih. Pada saya seorang penyanyi. Pentas saya seni. Tapi saya sekarang ni dah seni dan politik. Betul. Kalau kita nak nama kita dikenang and get a very good future, macam dia, Fahmi Fadil tu is very young. Betul. Very young, kekuatan Dia di future. Yeah. Dia di future. Kalau dia buat dengan baik, tugasan dia yang diberi untuk rakyat yang memilih dia, walaupun dia nanti dah tak ada sampai bila, nama dia akan disebut dengan, I remember macam kita sebut Tok Mat. Tok Mat, yes. Kita cakap kan. Dia cakap, yes. Okey, kita cakap siapa dulu menteri yang baik yang dah tak ada? Aisyah Ghani. Sekarang masih ada lagi. Yes, Aisyah Ghani, yes. Aziz. Dia memegang dia punya Sampai value kak? The legend. Legend kot. Ini semua kerja orang gila lah. Betul-betul gila. Patut hanjak itu Tanjung Rambutan lah. Legend sampai sekarang. Dia kan Betul. dia kita memilih dia buat kerja apa yang dia sepatut buat. Betul. Sekarang saya kesian dekat PMX kita. Dia nak buat semua kerja. Besok cikgu tak ada pun dia boleh jadi cikgu. Betul lah. Doktor tak ada dia boleh jadi doktor. Apa lagi nak? Okay. It's funny you are talking about that. Akak rasakan kan, bagi pandangan peribadi akak lah, PMS yang buat semua kerja ni, dia lah public prosecutor, dia lah ketua pesuruh SPRM, dia lah tukang menteri pendidikan, dia juga orang kata menteri belia sukan dan macam-macam lagi lah. Yes. Adakah kerana menteri-menteri yang dilantik oleh Perdana Menteri itu tidak kompeten sampai dia kena buat benda semua, ataupun adakah akak rasa dia nak override semua? Walaupun menteri dia buat kerja tapi dia override everything. Macam mana kak? Pada saya it both. Dua-dua ada little bit of both lah. Ya. Okay. Mungkin malah nak buat kerja, ataupun mungkin tak boleh buat kerja, ataupun PMX kita ni terlampau gairah. For 20 years you want to be there. Yeah. When you got the mic, you cannot let go the mic. You see, you want to everything you nak buat, you rasa you terlampau hebat dan dahsyat. Tu pada saya. Which is benda tu tak bagus juga sebenarnya. Because of what? Because tugas Perdana Menteri ialah untuk delegate. Kan? That's why you lantik menteri-menteri, so that you can delegate the things, kan, the task to your ministers sebenarnya. Anda boleh mengagi-agikan tugas-tugas tersebut kepada menteri-menteri anda. Make sure they solve the problem. Betul. Kan, you Rafizi, you solve the problem. Telur ni sampai dah hilang. Solve the problem. Orang ni solve ni naik lembu pun ada. Macam-macam cerita, kan? It's not funny to me, kan? Betul. Dia sebenarnya kita kadang-kadang boleh tergelak tahu dengan apa yang berlaku dalam kerajaan pada ketika ini. But untuk pelabur-pelabur asing kak, so akak first and foremost Kak Dayan Quintan awal-awal ini dah cakap kat saya, dia bukan seorang orang kata apa yang hendak menceritakan tentang politik berdasarkan kepada orang kata apa hard facts yang gila-gila contohnya kan. Seperti mana saya ataupun Wahyu Viral ataupun contoh macam Nazim Rani yang memang cerita hard facts. Kak Dayan ni lebih kepada people fighter. Tapi kadang-kadang kita orang terfikir juga bila buat pelabur luar kan benda-benda yang nampak obvious, dia orang tak rasa amused tau dengan cara kerajaan ini dijalani. Betul tak kak? You jangan kata orang luar. Sekarang you seorang peniaga. Nak ke you keluarkan modal sekarang ni untuk berniaga di negara you sendiri, sedangkan ekonomi kita ni teruk. Macam mana yang luar nak masuk? Betul. Kita sendiri nak berniaga takut?
adakah modal kita yang keluar agak-agak dalam 100,000, bolehkah Hmm. kita dapat balik dalam 100,000 Mhm. ataupun lebih? Balik modal, kita takut macam mana yang luar. Betul. Macam mana orang luar nak masuk? Macam you cakap tadi kan, expert. Mhm. You fakta. Saya menyanyi dan masyarakat Mhm. influence saya. Saya minta sangat anda semua dekat luar sana, itu saya punya kerja, undilah PN untuk PRN yang 6 ini. Saya je cakap Kak, akan calon ke tahun ni? Mana-mana? Saya taklah. Bagilah yang muda-muda. Aku biarlah macam ini. Jadi makcik yang membebel-bebel macam ni kan. Nenek yang bebel-bebel macam ni. Tak. Tapi kalau preparation tahun depan, I don't know. Tapi Because kita tak tahu, ini Allah yang susun. bukan apa Kak. You should. Saya tak nak Kak. You should kalau ada. Saya cakap terang. Ini ceritalah kan. Sebab saya tahu anak-anak papa kalau sana, antara hujah yang diorang cukup suka gunalah Kak kan, bila kita cerita pasal politik ni kan. Kita cerita tentang fakta whatever ni. Kalau kau bagus sangat, engkau jadi calon, engkau fight dekat parlimen. Itu hujah diorang. Saya ni, dia ada beberapa jenis orang main politik tau. Jenis pertama memang dia ada cita-cita politik. Nak menjadi seorang YB. Tak kira YB tu adun ke parlimen ke whatever ke, dia ada cita-cita politik. Which is Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga majoriti politician yang ada dekat Malaysia ini masuk kategori itu. Jenis yang keduanya pula, ialah dia suka cerita politik, mendidik rakyat whatsoever, tapi dia tak ada cita-cita politik. Dia tak berminat untuk, tak payah cerita dia calon pilihan raya pun. Nak jadi, orang kata apa, AJK untuk parti cawangan pun tak nak. Faham sangat. Saya masuk kategori itu. Sebab apa? Tetapi, saya nak bertanya, tetapi, Allah. sekiranya pemilihan rakyat ni, you tak boleh. You diberi tanggungjawab menjadi wakil rakyat. Would you accept it? Will you think that you can do the job purely untuk rakyat? Pertamanya Kak, kita sama-sama orang PAS sekarang kan. Orang PAS ni satu perangai dia selagi dia boleh buat jurus ngelak, dia ngelak. Tu perangai orang PAS. Sebab tu orang PAS ni, ramai dia yang berada dekat lapangan ni, bukannya kecil-kecil anak Kak. Profesor, doktor, tapi buat duduk dekat Jabatan Amal. Sebab dia orang tak nak naik ke atas. Sebab dia orang kalau naik atas ni, pening kepala Syekh, pening kepala. Itu ayat dia lah. Kan? That's why kalau kita lihat, banyak golongan profesional yang berada dekat lapangan, dekat PAS ni, dia orang tak nak ke depan tau sebenarnya. Tetapi, But I'm not asking that. I'm asking having said that, kita cerita kita kena pusing. Kita kena main naratif dulu. Sebab kena tengok pencerahan you, penyampaian you. I believe that you boleh menjalankan tanggungjawab you pada rakyat yang memilih you. Saya nak jawab benda yang akak tanya ni kan dengan satu kenyataan sajalah. Tak semestinya pandai cakap boleh buat kerja. Kan best gila ke tu. Itu salah. Itu you talking about who? Itu dah terlampau dia pandai bercakap. Okay? Itu dia tak nampak masalah kita. Dia cuma tahu wants to be the most glamorous person. Tapi macam you nampak masalah. You mempertikaikan, you berlawan, bercakap. If I were you, kalau ada sekarang ni yang masuk orang yang opposite, what mean dia orang panggil apa? Anak-anak papa. Anak papa, yes. Berdepan dengan you bercakap, can you face it? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita lari, janganlah you dengan syarat you dia joget macam ni dengan syarat dia yang nak berhujah tu pun kalau boleh biar stick to the topic lah. Sebab more often than not anak papa yang cuba untuk cuba nak jumpa dengan saya whatsoever ni, kadang-kadang dia punya pusing pun macam juga. Which is saya tak ada masalah sebenarnya. Cuma saya rasa macam buang masa tau. Because saya punya perangai Kak, kalau cerita debat lah kan, ramai orang duk paksa saya kan, kenapa kalau kau pandai kau berdebat lah dengan orang tu, kau berdebat dengan orang ini, berdebat dengan dia punya jago-jago lah. Saya ni bukan suka berdebat sangat tau. Because what is the purpose of a debate bagi saya? Nombor satunya, purpose untuk satu-satu perdebatan ini ialah untuk mencari titik tengah. Bukan nak cari siapa menang siapa kalah. Tapi masalahnya, bila kita nak berdebat pasal politik whatever ni, ramai orang nak melihat siapa menang siapa kalah. Betul. Dan itu masalah kita sekarang. Because we are so obsessed in finding who's who. Masalahnya, kita nak tengok siapa yang, dia lagi pandai berhujah, lagi pandai whatever. Nak. Sepatutnya purpose untuk satu-satu perdebatan. Dekat parlimen pun, kita contoh parlimen. Kan? Dekat parlimen, di mana-mana saja, apa jua perdebatan ialah untuk mencari satu titik tengah, di mana titik tengah ini dua pihak boleh kompromi. Betul. Itu je. Sebenarnya. Itulah konsep perdebatan dalam, contoh kita ambil ulama-ulama terdahulu. Kan? Kira mereka berdebat. Mereka bukan tak berdebat, mereka berdebat hujah whatever kan. Hadis Nabi yang ni kata ini, hadis Nabi yang kata tu. Nak menentukan tentang satu hukum,
yang bersifat bukan qat'i tau. Hukum yang dia betul ijtihadi, kena ijtihad kan. Diorang ini semua berdebat sampai kadang-kadang sampai berpuluh-puluh hari Betul? nak mencari satu titik tengah. Bukan nak cari siapa lagi pandai. Betul. Dan lepas diorang habis berdebat tu, masing-masing solat taubat. Kita ni pula habis berdebat bukan solat taubat lagi dah. Solat pun silap tak buat. Merasa Masalahnya. kebanggaan itulah. Itu masalahnya. Aku dah bantai dia, aku dah sembur dia cukup-cukup. Itu yang dia nak sebenarnya. Itu masalahnya. Tapi nak menjawab soalan akak, saya tahu saya hutang jawapan kan. Seandainya kalaulah saya diminta oleh pimpinan, okey, untuk menjadi calon pilihan raya dan sekiranya kalau memang tak ada jurus mengelak lagi dah dan lepas istikharah dan Allah pun memberikan saya ilham yang bagus, maka insya-Allah saya tak ada masalah untuk terima tanggungjawab tersebut. Cumanya satu je lah, saya kena beritahu satu perkara sebab saya tak nak benda ini menjadi liability pada masa akan datang. Sebab apa? Saya bukan seorang yang menghabiskan pelajaran saya, Kak. Saya memang belajar dekat Universiti KUIA, ambil kejuruteraan engineering, insya-Allah bakal masuk mechanical pada ketika itu. Tapi saya terlibat dengan kemalangan yang sangat teruk pada tahun 1999, 30 April 1999. Dalam perjalanan pulang dari Danau Kota, restoran yang mak saya menumpang kerja, masa tu job tak ada. Mak saya tak ada job lakon. Kan? Jadi Allah selamat, saya balik. Saya pun tak ada duit sangat masa tu. So, makan free lah kat kedai makcik saya masa tu. Tapi lepas tu, on the way balik nak pergi ke UIA, nak pergi kelas ni. Saya accident, paha kanan saya boleh katakan total hancur, lutut ni tulang dia. 100% besi dalam ni. Dan saya terlantar dekat hospital lebih dari 2 bulan. Dan saya terpaksa terlantar untuk recuperating dekat rumah hampir setahun. So, saya kehilangan boleh katakan hampir 3 sem. Dan of course, saya masih dapat beasiswa. Saya beasiswa Petronas time tu. Cumanya oleh kerana beasiswa ni, dia tidak memberikan apa-apa dana untuk mereka yang super senior. Dan masa tu pun tahun 99, Kak, kekuatan ekonomi. Siapa ada duit? Macam saya kata, mak saya tak ada job lakon. So, bila tak ada job lakon, kerja kat kedai makcik saya, gaji duit 250 sebulan. Nak bayar kancil lagi time tu, pakai kancil. Artis, pelakon pakai kancil. Sorry, siapa ya ibu? Mak saya ialah arwah Arifah Damahuri. Arifah? Arifah Damahuri. Oh, you cousin dengan... Ya, tak nak sebut dekat live ni. Itu kisah dia. Okay, So, sebab your youngest auntie pernah bekerja sama dengan saya. Kak Nom, yes. Ina. Ina. Oh, Cik Na. Oh, okay. Saya banyak aunty masalahnya. Okay, so hebat. So basically-nya Allah selamat. Jadi saya tidak menghabiskan pelajaran, kan? Dan saya memilih untuk tak nak sambung belajar lagi whatsoever sebab masa tu mak saya pun dah tak ada duit whatsoever. Jadi saya pun fokus untuk kerja, kan, kerja dekat fast food, kerja whatsoever. Membawalah sampai saya meniaga sendiri, membawalah saya sampai ke sekarang inilah di depan akak pada ketika ini. Jadi andai kata kalau saya dicalon, saya tahu akan ada orang yang brought up yang saya tidak ada pendidikan tertiary. Itulah, tidak ada pendidikan tahap tertinggi dan benda itu akan stick untuk hentam saya. Dan saya beritahu awal bukan sebab saya nak calon, tidak. Tetapi sekadar untuk menghilangkan bola-bola fitnah. Itu saja pada untuk saya datang. Itu kisahnya. Apa yang Barry cerita ni sama kat dengan saya. Saya tidak habis sekolah. Saya meniaga di Chowkit Road. Mendapat upah satu hari RM2. Mana usia saya waktu itu 9 tahun. Sehingga saya, sebab ibu saya dia isteri ayah saya yang pertama. You know lah, bila father banyak isteri ni lebih kepada isteri lain. Tu history saya lah. Ada juga di Dayang Kuintan TV tu saya kisahkan cerita tu. Mak tiri saya apa semua. My own podcast. Tapi kalau kita nak ceritakan balik kepada you kata pelajaran, right? Kalau kita tengok yang di parlimen tu semua hebat-hebat tau. Maaf saya cakap. Hebat-hebat belaka. Sastrawan. Macam-macam ada kat situ. Sastrawan tak tahu. Ya, betul. Tapi you tengok apa? Apakah pandang rendah pada diri kita ni yang menjiwai rakyat, yang merasa susah senang yang kita nampak, tak boleh mentadbir menjadi wakil rakyat. What make them say that qualification itu package lah kalau you ada. Tapi kalau orang pandai, bijaksana tapi hati perut tak ada, nak buat apa? Kan? Betul. Kita nak menyelesaikan orang yang macam kita. Betul. Yang kita pilih dia orang itu untuk kita. Bukan untuk perut dia sendiri, bukan untuk poket dia sendiri, bukan untuk menutup kesalahan dia sendiri. Betul. Dia kata pasal rasuah, kita sokong rasuah dia. Yang dia fight tu. Tapi janganlah kau nak jadi inspektor gadget bahagian tu. Betul. Kau bahagia kerjakan. Dia jadi macam lopsided kan. Dia fokus kat situ je masalahnya. Is that the only words that you hafal? Kan? Is that the words that already in your mind? Kita ulang like that? Kita tak boleh macam tu.
Jadi apa kata yang you tak ada pelajaran tinggi tidak boleh menjadi wakil kepada rakyat? Saya tak ambil benda tu, saya tak nak ambil benda tu satu. Kalau orang yang tak ada, bukan kerana saya tak ada, saya rasa saya nak menyokong. Tak, saya prefer kalau nak fikirkan dulu-dulu yang mana kita punya yang mentadbir dulu, yang adun-adun lama-lama. Pun cikgu. Cikgu, bukan saya kata cikgu tu tak ada pun pergi ke Oxford ke apa jadi. Well, at that time, dia rasa apa yang rakyat rasa. Sebenarnya macam tu lah Kak. Politician ni sebenarnya mereka ni lahir daripada kepimpinan masyarakat. Dan kepimpinan masyarakat ni kadang-kadang sebagai contohnya bukan orang yang paling pandai, tetapi orang yang paling cakna. Biasa macam tu. Kan? Kalau kita tengok dulu macam contoh, kita ambil orang pemimpin-pemimpin UMNO yang lama whatsoever kan. UMNO pernah dikuasai oleh para bangsawan. Kemudian turun kepada mereka yang memang pemimpin masyarakat. Sebagai contoh kita ambil macam mantan Menteri Besar Selangor iaitu Tan Sri Muhammad Taib. Ya. Dia ialah orang masyarakat. Ya. Dia bukan seorang yang jenis bangsawan ke apa-apa ke tidak. Even dia pernah kata apa tidak dipilih sebagai exco pun walaupun dia merupakan adun pada ketika itu kan. Tapi oleh kerana kata apa dia merupakan orang masyarakat, dia faham cerit pada masyarakat, dia move terus jadi Menteri Besar Selangor dan one of the orang kata apa best performing Menteri Besar Selangor, one of the lah, of course the best performing is arwah Tan Sri Khalil Ibrahim kan, tapi one of the best Ya. performing lah orang kata apa Menteri Besar Selangor sejarah. Tapi itulah saya tertarik bila akak menyebut tentang PMX dan juga kerajaan Madani ini banyak hanya menyebut tentang rasuah, tentang penyelewengan whatever, seolah-olah macam itu sahaja yang dia tahu. Saya tertarik tahu sebenarnya Kak. Ini kita cerita fakta sikit lah Kalau akak perasan 12 bulan Jun hari tu 12 ke? 12 kot. Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kerajaan akan melancarkan naratif ekonomi madani. Okay, sebagai satu hala tuju ekonomi dia. Sebab kita bising sekian lama tentang kerajaan mana you punya dasar. Even PMX pun ditanyakan soalan oleh anak muda. Saya rasa kat pasal video tu, anak muda tu tanya apakah dasar ekonomi PMX sebab at least Dun Dr. Mahathir dia ada dasar pandang ke timur. So apakah dasar PMX punya ekonomi kan, which is dia tidak jawab pada ketika itu. Mungkin tak tahulah masa itu saya tak tahu kenapa dia tak nak jawab dasar pandang ke belakang. Sebab kerja asyik tengok belakang je. 33 bulan kerajaan terdahulu. Itu dasar pandang ke belakang masalahnya kan. Tetapi beberapa hari selepas itu dia mengeluarkan satu kenyataan kerajaan akan meluncurkan ayat dia kan biasa. Kerajaan akan meluncurkan naratif ekonomi madani. Which is benda itu bagi saya bukan dasar. Sebab naratif ekonomi ialah satu jenis study. Okey, ini adalah daripada buku Profesor Robert Shiller tau. Robert Shiller ini adalah merupakan profesor dekat Yale University. Okey, antara universiti terkemuka untuk bidang ekonomi dekat US sana lah. Sorry Ha. Tak sekolah habis Tak. Macam mana you tahu ni buku Yale University everything? Where do you get this? Saya suka baca. Dah cukup. Saya suka baca. Saya suka study Kak. Sebab saya nak cerita benda ni kat orang, kat korang ni kan. Nak cerita benda macam ni. Aku tak nak salah fakta. Tak pasal-pasal pula LOD sampai kat rumah. Masalah dia. Kan? Kita cerita benda betul sekarang ni. Okey. Kita balik cerita kan. Profesor Robert Shiller. Robert J. Shiller. J tu saya tak pasti itu apa. So, dia telah mengeluarkan satu buku yang bertajuk Narrative Economics. Study on Behavioral Economics. Maksudnya kat sini ialah, naratif ekonomi ialah berkenaan dengan satu study bagaimana penceritaan ataupun kisah yang viral, benda-benda yang disebarkan masyarakat, yang akan viral lah, kisah-kisah viral ni akan mempengaruhi behavior ekonomi itu sendiri, sama ada pengeluaran, consumer penggunaan, dan kemudian tentang kata apa pelaksanaan dan juga pembuatan keputusan. Saya suka juga contoh ni tahu dalam video saya yang latest. InsyaAllah mungkin anda boleh tonton dekat YT kejap lagi, dan juga saya ada post yang tadi dekat TikTok. Naratifnya macam ni. Contohnya kan, satu orang kampung, dia kata makcik janda dekat hujung kampung tu, dia simpan lelaki. Dia fitnah lah naratif dia kan. Tapi dia sebarkan naratif itu kepada seluruh penduduk kampung. So penduduk kampung semua percaya naratif itu yang makcik hujung kampung ni simpan lelaki. So diorang ni semua pulau makcik janda tu. Sebab percayakan naratif tersebut. Nampak tak? Itulah naratif economics. Dan saya nampak naratif economics ni dimainkan sekian lama. Iaitu orang kata apa, kerajaan terpaksa menanggung hutang 1.5 trilion. Kan? So kita kena berjimat. Jadi atas naratif itulah mereka nak cut subsidi itu, cut subsidi ini sebagainya. Potong tarif itu, potong tarif ini, whatsoever. And then kemudian tidak lagi memberikan apa-apa grant ke apa-apa, whatsoever. And then juga dia makan naratif rasuah. Kerajaan dahulu rasuah dan sebagainya. Jadi kita terpaksa fokuskan kepada rasuah. Kerana itulah kita tidak dapat untuk menumpukan kepada perkara-perkara yang bagus untuk rakyat. Bagi Kak Dayang lah kan, sebagai seorang marhain yang melihat perkara ini, adakah naratif ekonomi ini, ekonomi yang berdasarkan naratif semata-mata, iaitu berdasarkan kepada cerita viral,
benda ini, adakah ini sihat untuk masyarakat yang akak jumpa yang makan makanan kucing kongsi-kongsi whatsoever tu, adakah akan sihat bagi mereka? Ataupun benda ini berkemungkinan besar akan menyebabkan hidup dia orang lagi teruk lagi lepas ni? Akak tengok dia mungkin dia tak menjiwai. Yang you kata naratif ini, dia mengambil satu alasan untuk menutup perbuatan mereka sendiri tau. Sebenarnya dia tahu. Dia tahu kesilapan itu, dia tahu kesalahan itu. Maybe they want to solve it or maybe they don't want to. Ataupun kadang-kadang saya terfikir, adakah mereka merasa mereka akan mentadbir hanya sekejap saja? So what's the point they solve the problem? Itu isu dia. What's the point pada dia? Jadi dia mencari alasan supaya dia tak perlu menyelesaikan masalah. Adakah begitu? Itu persoalan saya. Dia just main narration tapi dia tidak pun intent untuk pegang narration dia sendiri masalahnya. Mungkin kita akan jadi teruk lagi daripada tu. Kemungkinan. Tak tahu kita dengan masyarakat, dengan keadaan ekonomi teruk ni, selain daripada kita susah, kehidupan kita susah, bila kita susah, kita ada tekanan. Betul. Bila tekanan, pergaduhan dalam keluarga isteri. Betul. Mereka bercerai-berai. Mangsa adalah anak-anak. Bila mangsa kepada anak-anak ni, you akan dapat social problem. Dengan dadahnya, gangsterism ni. Pukul-memukul, mabuk. Macam-macam. Jenayah? Dia ini yang akan timbul ni. Kalau diorang tak nampak benda ni. Diorang naratif, diorang mencari, menutup segala yang... Yang rompong-rompong ni? Yes. Itu isu dia. Setuju tak Kak? Sebenarnya kan kita memerlukan dasar. Kita nak apa kerajaan punya dasar ekonomi yang jelas. Okey, macam dulu Dr. Mahathir, dasar dia apa? Dasar untuk mengubah negara ini daripada pertanian kepada perindustrian. And then dasar untuk contoh kita ambil Najib Razak. Dasar untuk mengembalikan urbanisasi kepada rakyat. Sebab tu banyak zaman Najib kan, which is kita kena puji Najib kat sini banyak benda-benda yang dia buat tu bagus. Sebagai contohnya dia mewujudkan UTC, RTC kan, Klinik Satu Malaysia, Kedai Satu Malaysia. Dia buat banyak jalan-jalan highway-highway baru yang tidak ada tol sebab dia balikkan urbanisasi kepada rakyat. Dasar dia. Itulah orang kata hala tuju. Yes. Kalau kita tengok menteri dulu, kita panggil dia. Hak dia ini apa? Dia membangun. Tun Razak apa dia? Tun Mahathir apa dia? Abdullah Badawi apa? Ini sekarang kita tak tahu apa. Yang saya tahu, yang saya nampak sekarang ni, mereka tidak boleh menyelesaikan ekonomi yang fakta-fakta you ada dengan Bari you bercerita mengenai. Saya tengok menyelesaikan diorang punya masalah ekonomi, dia menekan rakyat. They don't care. Rakyat kena bayar elektrik tinggi. Rakyat kena kehidupan melampau tinggi. Bil melampau gila kan? Betul. Lain macam tu lagi. Kata T20 je kena ni, aku pun kena bercerita ni. Masalahnya. You see, benda-benda macam gini. Sekarang ni, nak menyelesaikan masalah dia menekan kita tau. Menekan kita dengan dia tak ada subsidinya. Dengan segala-galanya kita yang seolah-olah sekarang rakyat membantu dia orang pula. Yes. Dengan hidup. Kita pula yang kena support kerajaan. Patut kerajaan bagi support kita. Kita nak kena kerja keras, nak kena cerita ini untuk mengikut akur apa yang dia orang nak. Saya collect tax, collect whatever it is. Selesaikan problem dia orang. Mati macam tu Kak. Mati macam tu, betul cakap. Betul. Jadi kalau kita tak nak, yelah mati tu ajal Allah kan. Tapi kalau kita tak nak mati, PRN 6 ni suruhlah. Dia ni. Okey, ada orang duk tanya kan kedua kita Kak kan. Dia kata kalau PRN yang 6 negeri ni pun bukan boleh tukar kerajaan pun. Betul. Kerajaan tak bertukar kan. PMX tak PMX, tak boleh buat apa. Tetapi PRN 6 negeri ini akan menjadi referendum rakyat, penolakan rakyat terhadap kepimpinan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Dalam erti kata lain, rakyat telah memberikan undi tidak percaya pada mereka dengan mengalahkan mereka ketika perayaan itu. Kerana itu pentingnya anda kena keluar. Orang-orang yang bakal mengundi ini kan, tolong mengundi. Terutamanya yang sebangsa dengan kami semua ni, orang Melayu ni kan. Sebab peratusan Melayu keluar mengundi masa itu agak rendah. Masa PR15. Kan? So, tolong mengundi. Ini bukan kerana Melayu, bukan kerana Cina, bukan kerana India, tetapi kerana sebuah negara yang bernama Malaysia. Ekonomi kita drop, na'uzubillah. Tak kira kau bangsa apa, tak kira kau sokong parti apa, tak kira engkau ni memang walanon ke, walaon ke, waliwat ke, waliwati ke, waladab ke, walahadi ke. Tak kira kau wala mana pun, wala-wala, waka-waka semua pun, engkau kena. Betul tak? Saya masa lepas PRU itu hari, saya selalu pergi ke hospital. Lagi ada medical issue anak saya apa semua, kita pergi. Saya tengok yang mempunyai tanda di tangan tu,
Tak ramai pada tangan orang Melayu. Betul. Kita berwuduk ke cuci, tapi baru. Lambat, Kak. Yang 15 ni lambat. Saya punya 2 minggu hilang, Kak. Kan saya tengok bukan mungkinlah diorang terasa, janganlah kita rasa kita manjakan diri kita. Kita nanti tak nak menyesal. Kita kena bertanggungjawab. Sebab saya selut kepada orang India, orang Cina, kerana mereka mengambil tanggungjawab itu. Betul. Mereka mengambil, diorang pergi. Not from young to old age saya Betul. tengok. Tapi kita tak semua. Kalau kata dalam 5 orang, kita orang Melayu ni adalah satu yang ada tanda di tangan. Even saya banyak baca kisah tau, family-family yang berketurunan Chinese, Cina kan, yang duduk luar negara whatsoever, diorang sanggup berhabis duit untuk balik ke Malaysia untuk mengundi. Tanggungjawab. Kita ni nak balik daripada Selangor balik ke Kelantan sebagai contoh pun fikir 4 kali. Tak payah Selangor Kelantan. Balik Selangor, daripada Selangor, duduk Selangor kerja kat KL, nak balik Nogori pun malas lah Dan. Apa cerita punya? Kita kena bertanggungjawab. Kita sebenarnya kita nak era kita ni balik kepada zaman saya dulu, which is 1980s. Kita masyarakat majmuk. India, Cina, Melayu, kita all friend. Kita bersahabat, kita betul. Sekarang ni kita dah nampak, bukan saya nak cakap. Kadang-kadang kita tengok orang keturunan saya sendiri, bangsa kita semua, bangsa Malaysia ni, Cina, India, Melayu sama. Itu bangsa Malaysia. Keturunan saya sini kadang-kadang mengkhianati kita sendiri. Betul. Mengkhianat kita sendiri. Kalau you tengok sekarang isu IC. IC ini, you mungkin fakta you cakap pasal, saya nak cakap isu IC. Macam mana you datang dekat sini you ada IC? Itu satu ketakutan pada kita untuk PRN nanti. Benda ini memang viral Bukan nak kata, jangan kata tiba-tiba pula Kadaya lepas ni ada pula orang tunggu kat bawah, tak ada. Benda viral. Benda ada. 680 orang yang telah ditangkap mempunyai IC yang tidak tidak mengikut peraturan. You bayangkan. Sebab itu saya kata saya risau. Waktu mengundi, dah lah kita ini tidak ada. Saya kata jangan menyesal nanti. I don't want that. I should have. Sebab anak saya cuma tinggal sekali je tidak pergi mengundi. Waktu saya bertanding dululah. Saya di Johor, saya mengundi di Setiawangsa, which is very far, nak lari sana. Nak lari jenuh. Cannot, tak sempat. Anak saya ni yang pertama kali mengundi, anak-anak they never fail. I make sure dia orang, ibu-ibu, orang yang macam saya ni, pujuklah anak kita, suami kita, sesiapalah yang boleh kita pujuk ibu. Orang perempuan ni dia punya nasihat ataupun pegangan atau hasutan tu kuat. Yang baik-baik lah. Kita pujuk mereka untuk pergi keluar. Okay Kak, actually kan, kita nak cerita benda ni panjang, best tau kan cerita pasal ni. Tapi saya nak balik sekejap kepada cerita sejarah sekejap. So, kalau anda tahu, Kak Dayang Koi Intan ini ialah merupakan mantan orang PKR. Okey, dia mantan orang PKR. Tadi Kak Dayang awal-awal sebut dia merupakan antara pentaksub Anwar satu ketika dahulu. Okey. Which is tak payah malu lah. Semua orang punya taksub Anwar. Aku pun sama. Sama ke cerita dia. Kan? Kita pernah tahu turun jalan raya demi dia. So, pam-pam cerita. Pam-pam sendiri lah. Tapi itulah. Kak Dayang even pernah menjadi macam Kak Dayang tadi telah testament. Dia pernah menjadi calon PRU untuk PKR pun. Dekat Pengerang lawan dengan Datuk Azalina Osman Said pada ketika itu. Alright. Which is tak boleh buat apalah. Azalina tanpa kuat akan Pengerang. Giant Giant gila kan. Macam tu. Tapi tengok-tengok pada tahun lepas, kalau tak salah saya, Kak Dayang telah umumkan keluar PKR, obviously. No, tahun lepas. Bila? Saya keluar PKR waktu... Cuba cerita Kak. Saya nak, sebelum Akak jawab, saya nak agak nak jawab panjang sikit ni. Kenapa Akak boleh keluar PKR? Dan kenapa Akak boleh memilih PAS pula selepas tu? Okay. People want to know. Okay. Saya UMNO lah. UMNO Tegar. Kalau orang kata dulu tu Kira Tory Dagang lah. Yes. It's a family semua. Kita memang UMNO. Jadi waktu saya bersama ini, saya you nak saya cerita seterus terangnya. Cerita habis Kak, cerita. Ini ini no holds bar ni. Ya. Jadi bila saya bersama UMNO, saya sebenarnya, be honest with you, I still have that love UMNO in me. Walaupun saya bersama PAS, kita orang Melayu, saya masih ada. Kehancuran sekarang UMNO ni saya terasa. Macam cubit, sini terasa. Jadi bila saya menegur all this rasuah UMNO, which is at that time saya ada kes bersama artis
Yang di mana saya tengok waktu itu menteri membelanjakan wang kepada seorang artis boleh cakap, what do I care, I have menteri behind me, I don't care, dia nak langgar semua. So big thing at that That's time. yeah. Ada case, and then saya pun saya kenal Datuk Zuraida. Zuraida Kamarudin ni waktu saya belajar tafsir Al-Quran. Kita bersama pergi kelas. Bila saya bersama dengan dia pergi kelas tu, bila kes ini berlaku, saya bercakap dengan dia. Saya kata saya ada nak membantu seseorang yang dituduh sekian-sekian fitnah. Dia kata dia mengenalkan saya kepada lawyer at that time. Latifah Khoya. Oh. Jadi bila sementara kes tu berjalan, mereka ada malam jamuan. Ni tak banyak orang tahu cerita ni. Saya ada cerita dengan you ni, open because you ask ni sering. So ada jamuan malam itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim datang. Sekian lama saya tak pernah jumpa dia waktu saya menyanyi dulu. Masa tu dia timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan tu. Dia suruh saya menyanyi. Itu cerita lain lah tu. Sekali pergi kat malam tu, saya datang, dia meminta saya menyanyi 2 buah lagu yang beliau suka lah. Semakin Rindu Semakin Sayang, katanya. Tak tahulah konon ke apa kan. So saya pun menyanyi. Malam itu tiba-tiba saya dikalungkan oleh Wan Azizah, Datuk Seri Wan Azizah, mengatakan saya ahli. Tiba-tiba on the spot you fikir. Ya betul. Jadi saya takkan saya nak kata, hey, aku bukan. Saya ingat lagi bila saya kalung tu, saya pun dah berterima. Senyum lah kan. Senyum, jumpa saya pun turun. Latifah Khoya pernah tanya, Kak Dayang, when? Dia tanya. You sure? Itu daripada mulut dia. Saya kata, jalan je lah. Sebab since now, saya pernah cakap, saya kata, please solve this matter to that menteri. Kalau tidak, saya akan minta tolong untuk Persib Partisan. Ini peristiwa ni tahun bila Kak? Berkurang-kurang. About, at that time lah, 13 before that. Ya tahun 2015-2014 itulah. Jadi saya diminta berceramah di atas pentas. Saya ingat lagi. Yang memanggil saya bila saya bersama dia orang yang menyambut saya, berhia-hia bukan KR, PAS. Di Taman Melewah. Saya punya first ceramah di situ. Dia panggil saya di Taman Melewah, saya ingat lagi. Di masa tu masih lagi orang kata apa? Trend artis berhijrah kan? Saya buat ceramah masa tu. Jadi bila saya bersama PAS, saya takut dengan PAS dulu. No, serius. Kan? Isu-isu pasal syurga neraka tu masa tu dah sebati kan, sebati. Naratif tu lah. Yes. Jadi saya memang takut lah, kita penyanyi kan, melolong kata haram, aurat gitu gini. Saya takut. Tetapi apa yang kita dengar salah sebenarnya. Cara PAS menyambut saya, meletakkan saya, suruh saya bercerita pengalaman saya, berkongsi dengan saya, menyambut saya dengan baik. Jauh sekali beza saya dengan PKR sendiri. Macam mana tu? Mereka berpuak-puak. Diskriminasi mereka tu memang daripada parti itself. Sebagai saya ni seorang penyanyi, artis yang tak relevan dan bimbo. Bimbo tak tahan tu. Bila di dalam bilik musolah ke apa ke, kami kecil je bilik musolah. Kalau solat tu, sekarang ni ada timbalan menteri pun, saya malah nak sebut nama. Membelakang ke saya salam pandang pun tak nak. They are that kind of people lah. Di situ pula saya nampak berlonggok-longgok, berpuak-puak. Saya tak reti lah, Papa Ferry, kalau kita ada kapal-kapal, we must this, we must. Tahu kadang yang cerita tadi masa kita makan keluar dia kan. I tak faham that one. Lepas tu saya tak boleh pakai color biru. Saya dikatakan sebagai spy BN. Baju cannot have blue. My car, blue car pun tak boleh. Begitu diorang tu punya dahsyat, diorang punya pandangan. Jadi saya, bukan PKR tu biru juga ke? Biru BN ni. Daripada situ. Jadi sekarang bila saya nampak benda macam itu, saya ni seolah-olah nak dikatakan dibuli. Apabila saya masa tu dilantik, bukan menang bertanding, dilantik menjadi ketua biro kesenian kebudayaan di pusat. Jadi apabila saya disuruh buat kerja, saya akan baiklah kan. You give me how many days? 4 days? Okay, 4 days. I make sure I ready semampu yang saya boleh. Ni saya boleh. Tapi longgokkan macam sekarang ni lah. Kau minta kerja, kau minta itu, kau minta ini. Tapi kerja tak berjalan. Benda yang kau submit tu tak ada apa benda. Saya kata, what party is this? Kemana lah 7 days? Saya dah nampak sikit-sikit dah. Lepas tu saya terus terang saya cakap, saya tak suka DAP.
parti DAP memang saya takkan bekerja dengan diorang pun. Waktu itu masa saya dengan PKR pun. Macam diorang pernah panggil saya berceramah sepentas dengan diorang, saya tak pergi sebab saya lebih suka di pentas-pentas PAS. Di pentas-pentas PAS, dan daripada situ apabila PAS pula meninggalkan mereka, Pakatan tak ada lagi dah Pakatan Pakatan Rakyat Rakyat tak ada, okey. keluar. Saya dah hantar surat 2 kali, saya minta saya ahli seumur hidup. Saya minta 2 kali keluar daripada tanggungjawab saya dan keluar daripada parti. Tidak balas ada apa, tak ada Tak ada hormat, respon. tak ada respon. Jadi saya buat video di mana Pakatan Rakyat meninggalkan parti dan saya begitu jugalah meninggalkan parti. So itulah kisah dengan Ya, Kak betul. Dayang. Maknanya sekarang ni basically-nya Kak Dayang dengan PAS ni ialah kiranya jatuh cinta pandang pertama jugalah selepas berjumpa. Orang Tak. kata tak kenal maka tak Maka tak cinta. kenal maka tak cinta, itu lebih tepat. Tak kenal maka tak cinta. Tak, Ya. itu boleh buat tajuk lagu lepas ni lah insyaAllah. Kan? Tapi itulah, which is saya pun orang PAS dan Kak Dayang pun tengok saya macam mana kan. Relax ke tak ada benda pun kan. The thing is itulah dia. Sebenarnya memang saya tidak nafikan Kak Dayang. Kadang-kadang orang kata apa, perception negatif terhadap PAS ini pun sebenarnya tidak dibantu dengan sikap sesetengah sebilangan kecil pimpinan yang ada dalam PAS itu sendiri. Mungkin peringkat yang bawah-bawahan lah contohnya kan. Di mana mereka ni kadang-kadang ada yang lebih sudu dari kuah, ada yang kadang-kadang lebih kata apa, lajak dari laju dan sebagainya. Dan macam contohnya kan sebelum PRU ke-15 kan, yang peristiwa Ketua Pemuda dekat Kedah, saya tak nak saya sebut nama dia, anda semua tahu kisah tu, yang dia tersebut perkataan kalau undi PH dengan juga BN masa itu masuk neraka sebagai kan. Benda itu memang saya tak setuju sama sekali lah. Kan benda-benda itu sebenarnya kepada sahabat-sahabat saya memang saya berikan kritikan, aku kritikan depan-depan mata. Tak ada cerita nak cerita-cerita belakang ada. Benda-benda macam ni sepatutnya kita kurangkan. Sebab apa tahu? Sebab kalau anda perhatikan trend politik kita sekarang ini, yes, benda 3R ini penting. Yang melibatkan raja, melibatkan agama dan juga melibatkan kata apa, kaum. Benda ini tetap penting. Benda akan relevan sampai ke akhir masa. Tetapi trend pada masyarakat ini naratif ketika inilah rakyat tak kira apa bangsa, agama, whatsoever pun, dia orang lagi fikir tentang aku nak cek duit kat mana sekarang ni. Aku nak beli barang macam mana sekarang ni kan. Itu yang paling penting. Dan of course benda-benda yang macam inilah yang kita kena pegang betul-betul, yang kita kena fight betul-betul. Because of what? Because kalau kita salah main tentang 3R, kita akan dituduh sebagai ekstremis. Itu biasa. Kan? Tapi dalam masa yang sama juga anda kata kalau kita main isu-isu rakyat, isu-isu harga barang, berkaitan dengan kos sara hidup, tentang orang kata apa, kebahagiaan rakyat hidup pada ketika ini, which is memang sangat-sangat teruk whatever, benda tu insya-Allah akan lebih dekat kepada rakyat sebenarnya. Dan ini akan lebih endear perjuangan kita itu kepada masyarakat kalau ikutkan. Sebab kita nak mengelakkan kesilapan yang samalah supaya orang tak nampak kita full of rigidness lah. Kan? Bila nampak PAS tu, dia tak cerita lain. Dia cerita pasal halal haram syurga neraka itu saja. Padahal PAS ialah sebuah parti kalau ikutkan yang mempunyai kualiti yang jauh lebih banyak dari itu. Betul tak Kak Dayang? Betul. Jadi kita kalau boleh kita nak pastikan Perikatan Nasional, if you want to have a chance to winning, kan, kita kena fokus kepada benda yang memang rakyat tengah pening kepala sekarang ini. Kan? Elakkanlah untuk tanpa main sangat dengan isu-isu yang tanpa fundamentalistik. Which is tak ada masalah. Tapi janganlah benda itu jadikan sebagai tier yang tertinggi. Jangan jadikan sebagai benda itu the top of the pie. Kan? Ada banyak lagi benda yang lebih utama pada rakyat pada ketika ini untuk kemaslahatan mereka sebenarnya. Masalahnya sekarang ni kita kesusahan yang kita nak fokuskan sekarang ni untuk memperbaiki keadaan. Kalau kita nak menghukum seseorang itu neraka, jahanam ataupun syurga, itu bukan hak kita. Betul? Lepas tu saya pula tengok di sini, kita sekarang ni nak buang keangkuhan itu. Saya tengok sekarang ni lebih dengan keangkuhan untuk mengatakan dia yang lebih hebat dan dahsyat sebenarnya. Itu dah kisahnya. Sekarang ni macam kita kalau Kak Dayang kita boleh buat perbandingan kan lah. Politik zaman dahulu politik untuk perjuangan. Tapi politik pada ketika ini banyaknya politik untuk nama, untuk kedudukan dan juga harta. Betul. Tapi saya nak ingatkan kepada anda di luar sana. Benda yang boleh menjahanamkan negara ini ada 3 perkara. Yang pertama ialah rasuah. Betul. Okey. Yang kedua ialah tidak menempati masa. Okey. Dan yang ketiga ialah cinggir. Dan banyak-banyak cinggir ni masalah sekarang ni. Sorry Jijo, aku ambil ayat kau. Cinggir tu apa? Cinggir tu awet, perempuan. Oh.
Kerana itulah, minta maaf penyokong-penyokong Najib, kerana itulah kenapa Najib Razak mudah dijatuhkan. Cinggi. Sebab mereka membawa naratif yang Najib Razak ini, yang masalahnya ialah Datin Sri Rosmah Mansor. Which is, saya tak naklah beritahu benda itu benar ataupun tidak. Bukan tugas saya untuk beritahu. Lagipun Najib dah pun tengah masuk penjara sekarang ni kan. But, nak tahu apakah kesannya, itulah dia. Nampak tak? Tentang Cinggi ni. Cinggi dia masalah sekarang. Lepas tu kalau tadi saya dekat highway nak datang kat sini, saya kata daripada Seremban ni kita nak highway. Saya cakap dengan suami saya, bila kita naik highway ni, I mean give us a bit of kesenangan dan kemewahan little bit lah. Tak ada lalui jam, boleh mengejar masa dengan baik kan. Saya kata should we thanks to Rosmah? Saya cakap macam tu. It's because masa dulu zaman saya dengan Rafizi apa, kita menghentam Datin Sri Rosmah mengenai highway, mengenai komputer komuter apa Kamu tahu semua kan. saya berbelah semua lah. Tapi sorry to say lah, at least something. Kemewahan tu kita sekarang ni merasai. Commission ke apa Itu tolak tepi. Itu bukan tugas kita nak tahu. Kita bukan pendakwa raya. Tapi sekarang ni kita ada a man with the full of formula. Telur pun susah kita nak selesaikan. Itu masalahnya. Tapi itulah tuan-tuan sekalian, inilah masalahnya bila kita terlampau fokus sangat kepada politik naratif seperti ini kan, yang membawa kepada ekonomi naratif. Sebab bila terlampau fokus sangat pada naratif, inilah terjadi. Segala benda yang diwujudkan dalam negara ini adalah bersifat naratif semata-mata, dan rakyat dipaksakan untuk hidup dalam kerangka naratif itu tanpa sebarang dasar, visi atau strategi yang nak pegang benda itu. Itu isu dia. Tapi itulah, bila kita cerita soal-soal tentang teknikal macam ini, saya takut ramai yang tak faham sebenarnya kan. Sebab ramai yang mungkin akan, that's why ramai orang terpesona dengan Datuk Seri Anwar Kak Dayang, betul tak? Kerana kebolehupayaan beliau untuk menggunakan istilah-istilah jargon yang boleh katakan memukau pandangan masyarakat. Sebagai contohnya, apa istilah yang tak keluar? Sekarang tak terpukau dah. Sekarang aku mengigau-ngigau. Aku tak boleh tengok. Aku takut. What's next? It's always what's next. Bukan terpukau Kak, mengigau, takut. Akak bayang Kak, masa mula-mula dia buka mulut sebagai Perdana Menteri, dia mengeluarkan perkataan cerakin. Viral kot perkataan cerakin tu. Semua buka kamus. Apakah itu cerakin? Macam tu lah kiranya. Sudahnya kita bila tahu cerakin tu apa, kita kan semacam, aduh aku rasa macam nak sumbat mulut dengan stokin. Macam tu lah kiranya. Jaga tata kelola tu. Tata kelola kan. Tak apa, itu bukan wawenang saya Kak. Itu bukan wawenang saya. Itu wawenang orang. Sorry PMX, bukan apa. Okay, obviously you are man of your words. Okay, you are man of thousands words kan. So saya memang idolasi dia. Saya nak cakap Cikgu Baik itu tau. Saya apologize. Kita apologize dekat dia sebagai Perdana Menteri. Yes. Dia pun kena apologize kepada rakyat. Betul. Kita. You know? Because if you cannot take a little banter, then you tak payah cerita tentang dia public figure lah, betul tak? Betul. This is a little banter. Bukannya kita cakap tu macam kita nak merendahkan dia, tidak. Kan? Saya nak buat pengakuan kat sini sebab saya ada cerita dekat Kak Dayang dengan Yima kan, dengan YB Viral masa You All Live malam itu yang saya dapat masuk kejap tu. The thing is tuan-tuan sekalian, saya ditanyakan bila saya buat banyak-banyak video berkenaan dengan kritikan terhadap kerajaan ni, adakah maksudnya saya benci sangat kerajaan ni, adakah saya benci pada insan bernama Anwar Ibrahim dan sebagainya? Kalau Yima direct dia kata dia memang benci dengan Anwar. Itu Yima, bukan aku kan. Okey. Saya secara peribadi, Kak Dayang, saya sebenarnya tidak membenci seorang insan bernama Anwar Ibrahim. Saya tidak benci insan bernama Rafizi Ramli. Saya tak benci mereka personally. Saya tidak ada sebarang personal vendetta. Saya tidak ada apa-apa sebarang grudge pada mereka. Sebarang grudge pada mereka tak ada. Apa saja kritikan yang saya keluarkan, kita ada masa lebih kurang 5 minit, lebih kurang 10 minit macam tu sebelum kita wrap. Apa saja kritikan yang kita keluarkan, tidak lain tidak bukan hanyalah berkenaan dengan rakyat, berkenaan dengan ekonomi, berkenaan negara ini, berkenaan dengan kemaslahatan masyarakat. Itu sahaja. Saya takut ulang benda ini dalam mana-mana live, mana-mana video yang saya buat. Anda kata kalau mereka melakukan kerja yang bagus, saya tidak ada apa-apa alasan nak kritik mereka. Betul. Sedangkan ketika Perikatan Nasional jadi kerajaan pun, saya kritik mereka. Yang baik kita terima. Yang baik kita terima. Cuma Perikatan Nasional pada ketika itu, Muhyiddin Yassin at least dasar dia lah untuk survival. Nampak dekat Daftar tu, nampak dekat pergerakan dia. Betul. Dan kita nampak kebaikan zaman Perikatan Nasional. Betul. Zaman Madani ini Kak,
Macam nak mencari kebaikan yang buat oleh kerajaan Melayu pada ketika ini, ibarat nak mencari sebatang jarum dalam segumpal jerami tau. Like like finding a needle in a haystack. Susah sangat. Akak rasa macam mana? Betul. Betul awak cakap tu. Lagi satu saya tengok. And one issue to another issue, kita tak ada pengakhirannya, tak ada bukti, tak ada orang kata penghabisan penutup dia. We are coming with a new issue all the time tau. Isu yang baru, masalah yang baru, tak habis-habis. Yang masalah, masalah baru-baru ini, kegencangan kita menanyakan ambalat. Daripada Indonesia, Jokowi datang pergi ke Chowkit Road apa semua, itu pemerhatian rakyat semuanya. Mereka memandang. Dan kita bertanya betul-betul apakah jawapan dia yang dia tanda tangan ni. Yes. Right? Dan baru ini kata tidak menyentuh langsung Pasal ambalan. Tapi Seminggu kot. seminggu untuk beri jawapan. And yet, tapi kita masih lagi Tak tahu bukti apa. sebab dia penuh dengan Kesusastraan. bercakap kan. Jadi kita tak dapat lagi the full really answer yang memuaskan hati kita. Betul. Dan banyak-banyak isu yang dibawa ni kita tengok. Saya malam tu masa bersama you, saya ada cakap, Ima pun tidak setuju, dia kata semua sama. Tapi pandangan saya lain. Because you are in the family. Macam saya family politik. Politik ni kita tegur, bertekak, bertekir, you salah kita tegur. Betul. Macam Datuk Sri Wan Azizah. Dia politician. Dia fight for the husband. Right? Right or wrong, you fight for your husband. Betul. Tapi you tahu mana satu salah, that's between you and your husband. Itu hal dia orang, rumah tangga dia orang. Anak you, fight for the youth. You are in politics. Sekarang you tengok apa yang jadi, which is almost all of the rakyat Malaysia yang pandang rasanya benda tu tak betul pada dia orang. Kita tengok pun tak betul. Parlimen macam boleh keluar perkataan, kerajaan PH kita punya suka hatilah kita nak buat apa. Kerajaan ni kerajaan kami, ikut suka kami ya. You tak boleh tolong tegur ke, at least you stay in one house. You are a family. You know what is right or wrong. Tolonglah Datuk Sri Wan Azizah, Nurul Izzah, tegur kalau salah bapa you buat apa. Tak, saya rasa mungkin dia tegur. Adakah mereka yang ditegur itu nak mendengar teguran? Itu isu pula. Itulah orang kata gila mikrofon. Itu kisah saja. Tapi itulah Kak, kita dah hampir sejam kita berbicara ni kan. Saya rasa lebih kot kan. Segap rasa kan. Kita sembang. Lagipun kita sembang berkenaan dengan perkara-perkara yang memang berlaku dekat kita semualah secara asasnya kan. Tak perlu sebarang istilah jargon, tak perlu sebarang orang kata apa, kotonasi yang luar biasa. Tidak perlukan sebarang naratif-naratif yang orang kata apa, menghimpit pemahaman serta orang kata apa, kita punya subconscious dan sebagainya. Kita hanya fikir tentang rakyat, kita bercerita tentang politik yang untuk rakyat dan sebagainya, dan kita harapkan para ahli-ahli politik kita ini, tak kira parti apa pun, daripada PAS, Bersatu, Gerakan, PKR, DAP, Parti Amanah, UMNO, balik pada tujuan asal kenapa politik ini diwujudkan, iaitu pemerintah rakyat, dari rakyat untuk rakyat, politik demokrasi. Betul. Kan? Anda kata kalau you gagal untuk memahami perkara tersebut, dan mungkin politik demokrasi bukanlah untuk you. Itu kisahnya. Jadi Kak Dayang, kita pun nak wrap sebenarnya sebab kita tak nak makan masa lama sangat. Betul. Jadi mungkin sepatah dua perkataan last sebelum kita wrap, dan mungkin juga untuk sebelum kita wrap, kita sambung balik lagu yang kita tersangkut tadi tu. Sebab orang minta, saya nampak orang chat ni tolong belanja lagu, dia katakan tolong nyanyi sikit whatever. Dia nak kita nampak. Sebenarnya dalam otak saya cakap bila saya nak pergi ni, saya nak menyanyi 1-2 rangkap dengan lagu sambungan tadi. You betul yang lah. Tadi kan, betul. All of us can. Great minds think alike. Dia ayat dia. Tapi saya betul-betul minta jangan kita sia-siakan PRN 6 ini. Kalau kata kita tak boleh mengambil alih kerajaan, tetapi pemantauan daripada pada wakil-wakil rakyat yang di bawah ini boleh membantu juga kita sebenarnya memerhati pemantauan atau memberi teguran or something like that. Jadi itulah saya minta anda semua pergi mengundi bila time mengundi PRN ini, dan saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan ini untuk anda. Diriku mawar pudar warna, tiada lagi yang istimewa dapat dipersembahkan, menjadi satu lambang sucinya percintaan. Papa Berry. Usah lagi kita persoalkan
Ketelanjuran di masa nan silam, ku sedia terima dirimu seadanya, perikatan nasional. Tukar lirik sikit. Okey, bagi pihak Kak Dayang Ko Intan, bagi pihak produser dekat studio ini, kami memohon 10 jari atas segala kekurangan dan kesilapan. Mungkin tajuk pada kali ini adalah santai, ringan saja, tetapi percayalah, tidak ada apa yang ringan pun bila berbicara tentang isu-isu rakyat, insya-Allah, kerana seringan-ringan bagi kita adalah mungkin seberat-berat bagi mereka, insya-Allah. InsyaAllah kalau anda mahu lihat lagi Kak Dayang dekat studio ini menjadi tetamu saya lagi sekali, anda pastikan tolong beritahu saya, tolong pastikan anda beritahu Kak Dayang, we want more from you, insyaAllah. Dan Kak Dayang akan terus menyajikan anda dengan video-video beliau, sama ada beliau nyanyian ataupun ulasan-ulasan beliau berkenaan dengan politik dan sebagainya. Dan of course, anda boleh follow TikTok Kak Dayang iaitu DKI. Dayang Ku Intan ataupun dia punya username Dayang Ku Intan Hutan. Saya tak tahu hutan tu datang untuk apa sebenarnya. Alright. Aku tak tahu hutan ceramah mana datang kan. Tak apalah, janji ada. Okey, jadi tuan-tuan puan sekalian, apa-apa pun terima kasih kerana menonton. Kita dapat peak lebih kurang dekat 500 orang pada hari ini, alhamdulillah. Dan kita juga telah mendapat lebih kurang dekat hampir 100,000 likes. Syukur sangat-sangat atas sokongan. Terima kasih kepada mereka yang telah memberikan gift. Terima kasih mereka yang telah share, yang mereka telah orang kata apa, berkongsikan, yang tap-tap skrin dan sebagainya. Segala apa yang anda lakukan untuk kemaslahatan live ini, saya doakan agar segala urusan anda dipermudahkan, rezeki anda diperbanyakkan dan juga kehidupan anda diberkati, insya-Allah. Salam sayang dari saya, Papa Berry dan juga Kak Dayang Ku Intan. Alright, itu kita tengok lambat kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi di minggu depan dengan tamu yang mungkin orang yang sama, mungkin orang berbeza. Nantikan. Bye-bye. Terbaik. Layan.